بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل وأن يرزقنا حسن الختام. Kita pohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mohon daripada Allah agar Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman di dalam agama. Dan kita mohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan kita di antara mereka yang mendengar kalam Allah dan kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita dapat mengikut dengan sebaik-baiknya. Dan seterusnya kita mohon daripada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan husnul khatimah, dengan kematian yang baik. Inna Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Hari ini tuan-tuan, saya sebenarnya duk cari-cari kitab saya itulah, kitab Sulamul Mubtadi. Cari-cari tak jumpa. Jadi hari ini saya bagi apa yang saya ingat dalam kitab itulah. Tajuk yang seterusnya Taubah. Sebelum itu tuan-tuan, orang yang meninggal dunia disebut dalam kitab ada 3 golongan. Orang yang meninggalkan dunia, mati, ada 3 golongan. Man mata kafiran, wa man mata fasiqan, wa man mata taqiyan. Ada 3 orang. Satu, sebahagian orang dia mati, dan dia mati sebagai seorang kafir. Sama ada kafir itu daripada awal dia kafir asli, tak pernah peluk Islam. Ada panggil kafir asli, tak pernah peluk Islam. Atau dia kafir secara murtad, dia pernah merasai dirinya dalam keadaan iman, kemudian dia kufur, dan dia mati dalam keadaan kufur, tak sempat dia memeluk agama Islam. Ini satu. Yang kedua, ada orang mati, dia mati dalam keadaan fasiq. Fasaqa maknanya apa? Kata ulama, fasiq ni, orang ni dia Muslim tetapi dia buat dosa besar. Misal contoh dia curi, misal contoh dia tinggalkan solat, misal contoh dia derhaka kepada ibu dan ayah, misal contoh dia tidak menunaikan zakat, misal contoh dia buat zina, misal contoh dia minum arak. Ni dosa besar tuan-tuan. Banyak dosa besar ni disebut oleh ulama dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Yang ni kalau dia buat dosa ini, dia Muslim, dia buat dosa besar dan dia tahu bahawa ini haram tapi dia buat juga tuan-tuan. Atau dia tak tahu benda ini haram tapi dia buat, orang ini dia Muslim yang fasiq. Muslim yang fasiq. Andai kata dia mati tanpa dia melakukan taubat, maka dia mati sebagai seorang yang fasiq. Ini nombor 2. Ada satu lagi orang mukmin, ada satu lagi orang yang mati sebagai seorang taqi. Taqi maknanya orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Ada'ul wajibat wajtinabil muharramat. Orang yang buat segala yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan dia tinggal segala yang dilarang oleh Allah. Dan sudah tentu orang yang macam ni dia ada ilmu. Kenapa tuan-tuan? Kalau dia tak ada ilmu, macam mana dia nak buat segala yang difardukan oleh Allah kalau dia tak tahu apa yang diwajibkan oleh Allah? Dan macam mana dia nak tinggal perkara yang dilarang oleh Allah andai kata dia tak tahu perkara yang dilarang oleh Allah? Mungkin saja dia menyangka dia telah melakukan segala kewajipan yang diwajibkan oleh Allah, sedangkan dia telah meninggalkan banyak perkara yang diwajibkan oleh Allah. Dan mungkin sahaja dia menyangka dia meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, padahal dia telah buat dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa ada ilmu dan dia tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan dia laksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Orang mengaji lah, datang ke masjid, dia mengaji, menuntut ilmu. Maka orang macam ni dia dapat amalkan ilmunya, maka tuan-tuan, dia termasuk di antara golongan yang bertakwa. Ada tiga golongan. Pertama, orang yang mati dalam keadaan kafir. Sama ada kafir itu dia kafir asli, dia tak pernah masuk Islam, atau dia pernah merasai dalam kehidupannya Islam, kemudian dia murtad, tuan-tuan. Subhanallah. Kalau dia murtad dan dia mati dalam keadaan tersebut, dan ni banyak orang akhir zaman. Akhir zaman, tuan-tuan, macam-macam cabaran dalam akidah liberalism, akidah yang macam-macam boleh menyesatkan agama. Mengaku jadi nabi, mengaku jadi Tuhan, mengumpamakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, memberi anggota makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni seumpama yang macam ini, ulama naskan di dalam kitab-kitab mereka bahawa keyakinan kufur atau mengatakan Allah ini adalah ada anak dan sebagainya. Ini yang disebut oleh para ulama. Kalau orang tu dia pegang dengan keyakinan macam ini, tuan-tuan, maka dia keluar daripada Islam. Orang yang macam ini, tuan-tuan, kalau dia mati dalam keadaan tersebut, macam mana di hari akhirat kelak? Ulama kata, kerana mereka tak disentuh dalam diri mereka iman, tak ada iman langsung, asal iman tu tak pernah ada, maka di mukhalladun fin nari jahannam abadan, dia ni dikekalkan di dalam neraka selama-lama tanpa keluar daripadanya. Sebab tu, tuan-tuan, serugi-rugi manusia atas dunia ini orang yang dapat dunia tapi dia tak dapat iman. Betul tak, tuan-tuan? Sebab tu ulama dia kata apa? Man u'tiyal imana wa muni'ad dunya faka'annahu ma muni'a syai'a. Orang yang diberi nikmat keimanan tetapi dihalang daripadanya dapat nikmat keduniaan, maka seolah-olah orang ini dia tidak dihalang daripadanya apa-apa. Sebaliknya, kata ulama, man u'tiyad dunya wa muni'al imana faka'annahu ma u'tiya syai'a. Manakala sebaliknya, orang yang diberi dunia tapi tak dianugerahkan oleh Allah Ta'ala iman dan Islam, maka seolah-olah dia ini tak diberi apa-apa pun di atas dunia ini. Maka, tuan-tuan, orang yang mati dalam kafir ini, wal'iyazubillah, kita minta jauh daripadanya, maka dia akan kekal selama-lama dalam neraka. Ini pertama. Kedua, ialah orang yang mati dalam keadaan fasiq. Fasiq maknanya dia buat dosa besar dan dia tak sempat nak buat taubat. Maka orang yang macam ini, tuan-tuan, dia takkan kekal. Semua mereka yang buat dosa besar macam ni takkan masuk dalam neraka selama-lama, dan mereka semua tak masuk dalam syurga. Apa maknanya? Kata ulama, orang yang mati dalam keadaan fasik berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran dan hadis, ulama kata mereka ini ada dua golongan. Sebahagian golongan Allah Ta'ala maafkan mereka,
diampunkan dosa mereka itu, dimasukkan terus ke dalam syurga. Dan satu golongan tadi, satu golongan lagi yang kedua, mereka tidak diampunkan oleh Allah. Allah Ta'ala tak maafkan mereka, tak ampunkan mereka. Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka, diazabkan mereka di dalam neraka. Namun mereka tak kekal di dalam neraka. Mereka ini keluar daripada neraka, seterusnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tak kekal dalam neraka? Kerana orang Muslim, walaupun dia buat dosa besar, dia masih lagi memiliki asal iman. Dia ada iman, dan iman ini hurrima man qala la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan neraka ke atas orang yang menyebut dan beriman kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu nak kena mengaji akidah tu, sebab nak membuahkan iman itu mahal. Sekali dia dah berbuah di dalam hati iman ini, tuan-tuan, maka tidak akan seseorang itu kekal selama-lama di dalam neraka. Maka dengan ada iman walaupun kecil sezarah, ia memadamkan api neraka selama-lama kepadanya. Kalau dia masuk dalam neraka sekalipun, dia tak akan kekal selama-lama di dalam neraka. Jadi kita nak sebut apa di sini, tuan-tuan? Para ulama sebut orang yang mati dalam keadaan fasik, dia buat dosa besar. Macam mana di hari akhirat kelak? Adakah mereka masuk syurga atau masuk neraka? Jawapan ulama kata mereka ini dua golongan. Sebahagian daripada mereka diampunkan oleh Allah dan dimasukkan dalam syurga selama-lama. Dan sebahagian daripada orang mukmin yang buat dosa besar tanpa buat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Ta'ala tak ampunkan mereka, masuk ke dalam mereka dalam tempoh tertentu berdasarkan amalan di dunia yang mereka buat, kemudian dikeluarkan daripada neraka, kemudian masuk ke dalam syurga dan kekal selama-lama di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah macam ini dia pegang, tuan-tuan. Dan tuan-tuan pegang macam inilah. Orang yang fasik di antara orang mukmin, inilah cara dan akidah Ahlus sunnah wal jamaah pegang. Jangan kita jadi macam dua kelompok yang kata orang mukmin kalau dia buat dosa besar, semua orang mukmin yang buat dosa besar akan masuk dalam neraka. Ini pendapat Khawarij, dan golongan ini golongan sesat. Dia kata kalau orang mukmin tu dia buat dosa besar dan dia tak sempat buat taubat, maka dia akan masuk semuanya tanpa ada pengecualian dalam neraka. Dan kita juga jangan jadi macam satu kelompok yang sesat juga, namanya golongan Al-Murji'ah, yang kata walaupun seorang mukmin dia buat dosa besar, dia semuanya akan masuk dalam syurga. Tengok nipi je, tuan-tuan. Salah tak mengaji akidah, sama ada orang tu dia jadi Khawarij yang sesat, ataupun dia mengaji, dia akan jadi Murji'ah juga sesat. Ahlus sunnah bukan yang ini dan bukan yang ini. Tak, tuan-tuan. Maknanya Ahlus sunnah ni dia tengah-tengah, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dan juga ijma'. Para ulama sebut kalau orang mukmin dia buat dosa besar, dia tak sempat nak melakukan taubat, tak, ada dua golongan. Tak macam tadi, tak semuanya masuk neraka, atau tak semuanya masuk neraka seperti pendapat golongan Khawarij, dan tak semua masuk syurga seperti pendapat golongan Murji'ah. Macam mana pegangan kita? Ialah sebahagian daripada mereka diampunkan oleh Allah, masuk dalam syurga, kekal di dalamnya. Dan sebahagian daripada mereka diazabkan oleh Allah, kemudian dikeluarkan daripada neraka kerana ada iman, dan dimasukkan dalam syurga, kekal selama-lama di dalam syurga. Ni, tuan-tuan, cara yang disebut oleh para ulama, sama ada ulama salaf ataupun ulama khalaf. Kedua-duanya sama. Ni i'tiqad Ahlus sunnah wal jamaah. Dua. Yang ketiga ialah orang yang bertakwa. Kalau dia mati sebagai seorang yang bertakwa, walaupun pada awal hidupnya dia derhaka pada Allah, walaupun dalam hidupnya dia banyak buat dosa, tapi dia mati, dia buat taubat. Sebelum dia mati, dia buat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada semua dosa-dosa yang dia buat. Maka orang yang bertaubat, tuan-tuan, seumpama orang yang tak pernah melakukan dosa. Maka orang yang mati, bila dia dah buat taubat, maka dia tidak ada dosa lagi. Yang ini, tuan-tuan, dia masuk syurga tanpa ada sebarang hisab, tanpa ada
kita tahu ada hari hisab, hari perhitungan. Buat apa dulu di dunia? Hari sekian, hari sekian, hari sekian. Dengan ibu buat macam mana, dengan ayah buat macam mana. Makna hisab kita banyak tuan-tuan. Makin panjang umur kita, makin hisab kita panjang. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, orang yang mati dalam keadaan dia bertaubat atau dia tak pernah melakukan dosa besar, dia tak pernah, dia orang mengaji, dia orang soleh, duduk pondok misalnya contoh, mengaji sampai besar tua, meninggal dalam keadaan mengajar macam tu, tak tengok-tengok dia pun elokkan dirinya mengaji, amalkan ilmunya misalnya contoh, maka dia mati sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, orang yang ini ataupun orang yang pernah buat dosa tapi dia mati dia bertaubat, ni dia panggil orang yang bertakwa juga. Maka orang yang macam ini dia akan masuk syurga terus tanpa didahului dengan hisab, tanpa hisab. Dan mereka ini ada maratib, ada tingkatan. Ada mereka di kalangan para nabi, hak ni lebih tinggi daripada yang lain. Ada di kalangan awliya Allah Taala, ada di kalangan salihin. Hak ni ada tingkatan yang disebut oleh para ulama. Baik. Orang yang buat dosa yang besar, orang yang meninggalkan dosa yang besar tetapi dia buat dosa yang kecil, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kecilnya disebabkan dia tak buat dosa besar. Orang yang buat dosa kecil, dia tak buat dosa besar langsung dalam hidup, dia tak buat dosa besar, tapi dia buat dosa kecil kerana dia tak maksum, dia bukan Nabi, maka dia buat dosa kecil. Maka orang ini, dia orang bertakwa maknanya tuan-tuan. Dia buat dosa kecil, dosa kecilnya ini diampunkan oleh Allah disebabkan dosa besar yang dia tinggalkan. Ini disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang mengelakkan dirinya, menjauhkan dirinya daripada buat dosa besar dan juga perkara keji, melainkan lamam, melainkan dia terbuat juga dosa kecil. Dia buat dosa kecil, lamam ni dosa kecil, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Ini dalil daripada Al-Quran. Orang yang buat dosa besar, orang yang tak buat dosa besar tapi dia buat dosa kecil, dosa kecil ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia meninggalkan dosa besar. Dan terkadang-kadang dosa kecil ini dia hilang, sebahagian dosa kecil hilang kerana orang tu dia ambil wudu, keluar melalui jejarinya, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kerana dia memberi sedekah kepada orang lain. Kerana sebahagian daripada dosa kecil dengan amalan kebajikan dia diampunkan oleh Allah. Dan ini tuan-tuan juga ditegaskan oleh Allah Ta'ala, disebut dalam Al-Quran, inijtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atukum. Sekiranya kamu meninggalkan apa yang kami tegah daripada dosa besar yang kami tegah, kami akan ampunkan dosa-dosa kecil yang kamu buat. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu ke dalam satu tempat yang mulia, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan anugerah daripada Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud saya di sini kita tak perlu bertaubat daripada dosa kecil atau memandang remeh akan dosa kecil. Tak, bukan macam itu. Wajib setiap orang yang mukallaf dia minta ampun dengan Allah daripada dosa besar dan dosa kecil. Dan dia tak boleh pandang lekeh terhadap dosa kecil tuan-tuan. Kerana gunung yang besar asal daripada biji-bijian yang kecil ini. Batu-batu yang kecil ini ia membentuk jadi batu-batu yang besar, jadi gunung tuan-tuan. Sebab tu ulama kata apa? La tahqiranna saghiratan fa innal jibal minal hasa. Jangan sekali-kali kamu memandang remeh akan dosa kecil. Kerana dosa kecil ini, kerana gunung yang besar ianya berasal daripada bebatu yang kecil terlebih dahulu, maka gabungan daripadanya jadi gunung yang besar, kata para ulama. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara rahmat Allah Subhanahu wa taala
seseorang kalau dia buat taubat kepada Allah, dia buat taubat dengan cukup syarat-syaratnya, Allah Ta'ala ampunkan dosanya, walaupun besar mana dosa tersebut, selagi dia bukan kufur dan bukan syirik. Selagi dia bukan kufur dan bukan syirik. Kerana kalau kufur, kalau syirik, dia tak akan diampunkan oleh Allah, melainkan dia perlu Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau orang tu dia kafir, dia murtad, macam mana dia nak taubat? Dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini cara dia bertaubat. Bukan dia kata astaghfirullahalazim. Setengah orang tuan-tuan dia tak tahu nak taubat, dia buat syirik misal contoh, kemudian dia taubat dengan astaghfirullahalazim, tak sah taubatnya tuan-tuan. Bahkan kata ulama dapat 2 kufur, dapat 2 kali kafir. Apa dia? Pertama, kufur hak dia buat, misal contoh dia pijak Quran, dia keluar daripada Islam kerana pijak Quran. Satu lagi dia pun nak taubat, dia kata astaghfirullahalazim. Hak tu dia jadi 2 kali kufur. Apa maknanya? Makna gini tuan-tuan, ulama dia kata, bila dia kata Al-Quran sebut, selagi orang tu dia tak peluk agama Islam, maka tak diampunkan oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali mengampun orang yang mensyirikkan Allah, tetapi dosa yang kurang daripada syirik, tak sampai peringkat syirik, diampunkan oleh Allah, walaupun dosa itu dosa besar. Artinya apa tuan-tuan? Kalau dia nak bertaubat daripada dosa kufur atau syirik, dia ucap 2 kalimah syahadah terlebih dahulu. Lepas tu dia nak istighfar 1000 kali ke, 2000 kali ke, 60 kali pun tidak ada masalah. Tapi kalau dia tak peluk Islam, dia buat istighfar 1000 kali misal contoh, seolah-olah dia kata kepada Allah, ya Allah, aku telah keluar daripada Islam dan aku minta ampun daripadamu dengan istighfar. Seolah dia kata, ya Allah, engkau telah beritahu dalam Quran, engkau tak ampunkan orang-orang yang kafir, tapi aku telah keluar daripada Islam dan kafir, maka ampunkan dosaku. Walaupun dia tak perlu agama Islam lagi tuan-tuan. Oleh kerana itu kata ulama, dia telah mendustakan Al-Quran. Nak elakkan daripada masalah ini macam mana? Ucap 2 kalimah syahadah terlebih dahulu, kemudian barulah dia mengucap istighfar. Nak buat 1000 kali ke, 20 kali ke, 30 kali ke, 200 kali ke, tidak ada masalah. Yang penting nak peluk Islam, mestilah terlebih dahulu dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Ni dosa kufur dan syirik, cara taubat dia. Adapun dosa yang tak sampai kufur dan syirik, maka memadai dia dengan syarat-syarat taubat yang telah disebut oleh para ulama. Syarat-syarat taubat yang disebut oleh para ulama. Antara rahmat Allah, kalau seseorang itu dia buat dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosa tersebut, kemudian dia ditewaskan oleh hawa nafsu, dia buat dosa yang sama kali kedua, dosa yang lampau diampunkan oleh Allah, dia takkan kembali lagi. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa yang dia buat seperti orang yang tak pernah berdosa. Tak pernah berdosa tuan-tuan. Dan rahmat Allah Ta'ala ini maha tinggi. Disebut dalam satu kisah, datang seorang lelaki kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kata kepada Nabi, ara'aita ar-rajula yudhnib. Dia kata, ya Rasulullah, apa pendapat kamu, ada seorang lelaki ini dia telah buat dosa. Kata Nabi, yuktabu alaih, orang ini dicatatkan dosa itu oleh Allah Ta'ala. Lalu lelaki ini tanya lagi Nabi, summa yastaghfiru wa yatub, kemudian dia buat istighfar, dia minta ampun daripada Allah dan dia minta taubat daripada Allah. Kata Nabi SAW, yughfar lahu wa yuthab, orang ini diampunkan oleh Allah dan diberi pahala. Orang yang buat taubat tuan-tuan, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata lelaki ini lagi kepada Nabi, lelaki yang buat dosa tadi, yu'awidu dzamba,
dia ulang lagi dosa yang sama. Dia dah buat taubat yang betul dah, tapi dia ulang lagi, ditewaskan oleh hawa nafsunya. Misal contoh tuan-tuan, lalu kata Nabi SAW, idzan yuktab alaih, oleh kerana itu tetap juga dicatatkan kepadanya dosa yang baru ini. Lalu Nabi dia pun tanya lagi kepada Nabi, summa yastaghfiru wa yatub, kemudian dia buat istighfar lagi, dia minta ampun daripada Allah dan dia minta taubat daripada Allah. Kemudian kata Nabi, dia yughfar lahu wa yuthab, dia diampunkan dan diberi pahala. Innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tetap akan mengampunkan dosa seseorang itu walaupun dia berulang-ulang kali melakukan dosa, dan dia buat taubat setiap kali dia buat dosa, Allah taala tetap akan mengampunkan dosa seseorang itu. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tuan-tuan, taubat ini dia ada syarat-syaratnya. Antara syaratnya ulama sebut, pertama, mestilah seseorang itu dia al-iqla'u 'ala dzambi, dia meninggalkan dosa yang dia buat. Misal contoh, dosa apa yang dia buat? Misal contoh, dia minum arak. Kalaulah dia masih lagi minum arak, dia kata aku nak taubat sekarang ni, dia masih lagi buat, dia berterusan, dia dalam keadaan buat lagi dosa tersebut, maka dia tidak diampunkan oleh Allah. Kerana syarat untuk diterima taubat, dia meninggalkan perbuatan tersebut. Ketika itu dia tinggalkan perbuatan tersebut. Kalau dia tak tinggalkan perbuatan itu, misal contoh dia berzina, sedang dia berzina, dia minta taubat, dia tak tinggalkan lagi zina tersebut tuan-tuan, maka perbuatan ini tidak diampunkan oleh, taubat yang diminta oleh orang ini tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, kata ulama, al-azmu alla ya'uda bimithlihi, hendaklah dia buat satu azam dalam hatinya dengan penuh tekad dalam hati untuk tidak buat lagi dosa tersebut. Dia berazam dengan azam yang kukuh, dengan azam yang sebulat hati, dia tak akan buat lagi dosa ini tuan-tuan. Dan kalau dia buat macam itu, dia diampunkan oleh Allah. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Ghafurur Rahim, Maha Pemurah. Andai kata dia ditewaskan kembali oleh hawa nafsunya, misal contoh dia tinggalkan salat, dia berqadha dan dia minta taubat daripada Allah, kemudian dia tewas kembali tuan-tuan, dalam hari-hari yang berikutnya dia tewas kembali, dia tinggalkan solat pula pada kali yang kedua, maka tuan-tuan, dia pun qadha dan dia taubat dengan Allah Ta'ala. Bagi dosa yang kedua, Allah Ta'ala ampunkan dosa itu juga, dan dosa yang pertama tidak akan kembali lagi. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan syarat yang ketiga ialah seseorang itu hendaklah dia hadirkan rasa menyesal di dalam hati. Dan ini telah kita sebut dalam pengajian dulu, An-nadam ini menyesal, dia hadirkan diri dalam hatinya rasa sesal. Tuan-tuan, sesal ni ada dua. Satu, sesal kerana dia tahu ini perbuatan adalah dosa. Bila dia buat, dia rasa sesal, aku telah melakukan dosa kepada Allah, aku telah melanggar perintah Allah. Bila dia hadirkan rasa sesal kerana dia telah buat dosa dan dia telah melanggar perintah Allah, ini taubat. Ini dia panggil menyesal dalam erti kata taubat. Tapi ada satu lagi menyesal, dia panggil menyesal lil fadihah, menyesal kerana orang tahu dia buat, menyesal kerana segan, ataupun menyesal kerana dibongkarkan dosa itu. Misal contoh, dia buat dosa lalu diviralkan tuan-tuan di Facebook, di mana-mana orang tahu belaka dia buat dosa ini, maka tuan-tuan, dia pun menyesal, dia hadirkan dalam diri dia, kalaulah aku tak buat dosa ini. Dia sesal, dia menyesal. Tetapi sesal ini tak diampunkan oleh Allah. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tak diampunkan oleh Allah? Kerana kalau orang tak tahu, dia takkan menyesal. Kalau orang tak tahu, dia akan teruskan berada dalam keadaan dosa tersebut. Oleh kerana itu, orang yang sesal kerana dia segan dan dia malu kepada orang lain, kerana tahu akan dirinya telah buat dosa, maka tuan-tuan, orang ini dia tidak diampunkan oleh Allah. Menyesal yang mana diampunkan oleh Allah? Menyesal dalam arti kata dia tahu dia telah melanggar perintah Allah, dia telah buat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab tu dalam hadis Nabi kata an-nadamu taubatun, menyesal itu satu taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, syarat keempat. Syarat keempat ni dia nak tengok pada dua benda. Dosa ni ada berkait dengan Allah, hak Allah, ada dosa yang berkait dengan hak manusia. Sekiranya dosa ini dia berkait dengan hak Allah, misal contoh solat, dia tinggalkan solat, maka dosa ini dia berkait dengan hak Allah, maka hendaklah dia qada dan dia minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun puasa, dia tinggalkan puasa dengan tanpa ada keuzuran, dia bukan musafir, dia bukan sakit, dia tidak ada keuzuran, dia tinggalkan puasa dengan tanpa ada keuzuran, maka orang ini dia buat dosa, iaitulah dia tinggalkan puasa dengan tanpa uzur. Kalau dia nak bertaubat, dia hendaklah qada puasa tersebut, kemudian tuan-tuan dia buat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa, ia ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa dia berkait dengan anak Adam, dengan manusia. Misal contoh tuan-tuan, dia mencuri barang orang, milik orang lain, atau dia merampas hak orang lain, atau dia merompak hak orang lain, atau dia memukul orang lain tanpa hak. Ini dia panggil dosa yang ada kaitan dengan orang lain. Dan termasuk juga orang yang mengadu domba akan orang lain, dia pelagakan dua pihak. Atau satu lagi tuan-tuan, orang yang mengumpat. Maka orang ini dia hendaklah meminta maaf daripada orang tersebut. Dia minta halal daripada orang tersebut. Kena minta halal tuan-tuan. Dari sudut mengumpat ni, ulama sebut hendaklah dia beritahu apa yang telah dia mengumpat tentangnya. Dia kena bagi tahu dia mengumpat tentang apa pada orang tersebut, sekiranya dia memandang bahawa orang ini boleh terima. Kalau sekiranya tuan-tuan dia ada sangkaan yang tinggi dalam hatinya, kalau dia bagi tahu apa yang dia mengumpat tadi, orang itu akan buat dosa. Misal contoh, orang ini akan pukul dia, itu dia akan buat dosa lah. Ataupun orang ini akan marah dia, atau orang ini akan buat dosa, akan bunuh dia, misal contoh, akan buat dosa, akan datang perkara yang munkar lebih besar daripada itu, atau berlaku mudarat lebih besar daripada itu, maka dia tak perlu bagi tahu. Tapi kalau sekiranya kalau dia bagi tahu pun kita ada anggapan dia boleh terima, maka kita hendaklah bagi tahu tuan-tuan apa yang telah kita umpatkan tersebut. Itu perincian yang disebut oleh para ulama. Kalau dia berbentuk wang, kalau dia wang ataupun barangan, sekiranya barang itu masih ada, hendaklah dipulangkan kepadanya. Hendaklah dipulangkan. Kalau dia curi kereta, hendaklah dipulangkan kereta. Motor, dipulangkan motor. Kalau sekiranya dia bentuk macam air macam ini ataupun buah-buahan, dia guna habis, maka dia ganti barang sepertinya. Seperti ini. Atau dia tak ada dah barang macam ini, dia beri nilai. Atau kereta yang dia ni dia dah jual kepada orang lain, hendaklah dia bagi nilai. Dia hargakan kereta yang telah dia curi itu dengan nilai yang standard yang ada pada hari ini, maka tuan-tuan dia bayar mengikut nilai yang telah ditetapkan berdasarkan harga standard, bukan terlalu tinggi dan bukan terlalu rendah, bahkan harga mengikut harga pasaran yang standard. Dia panggil thamanul musamma, harga standard yang kalau kereta macam ni orang jual setara mana. Ni kereta buruk lepek dah, jual harga hak kereta baru tak boleh. Kena tengok standard dia setara mana, dengan rupa parah dia, dengan kurang sini, dengan tayar gini, dengan tayar botak dan sebagainya, maka harga dia dengan keadaan dia tu berapa harganya, maka dibayar nilai berdasarkan barang tersebut mengikut harga semasa, bukan harga tahun 1980 dulu ataupun harga yang akan datang tahun 2020. Tak, harga standard yang berlaku sekarang ini di pasaran. Kemudian tuan-tuan, kalau sekiranya disebut dalam hadis Nabi, orang yang buat zalim pada orang lain, dia pukul, dia mengumpat pada orang lain, kalau dia tak buat, dia tak minta halal di dunia ini tuan-tuan, di sini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat madlamatun li akhih, sesiapa yang pernah buat zalim kepada saudaranya di dunia ini, dia rampas tanahnya, khususnya tuan-tuan berlaku kepada anak beranak ni, dia ambil tanah pusaka dengan tanpa hak, patutnya milik orang lain dia ambil tuan-tuan. Ini berlaku banyaklah.
Dan ini tuan-tuan kena ingat satu benda. Dalam hadis Nabi SAW kata, man kana li akhihi, barang siapa dia yang telah buat zalim pada saudaranya yang lain, falyuhallilhu al-yawm, Nabi kata minta halal hari ini sebelum mati. Kerana akan datang satu masa, yakni hari akhirat kelak, tidak ada guna lagi, la yakunu dinaru wala dirham, tidak ada lagi nilai dirham, wang ringgit dirham dan juga dinar, tak ada lagi dah. Kalau nak bagi dinar pun tak boleh dah. Dia hari akhirat kelak tak laku dah dunia ni, tak laku dah harta benda ni, tak laku dah. Lalu tuan-tuan, di saat itu kata Nabi, in kana lahu amalun salih, kalau sekiranya dia ada amalan soleh, maka diambil amalan saleh itu diberi kepada orang yang dia buat zalim. Tak pasal-pasal kita dah mari tiap-tiap hari ke masjid, hak kita ambil, hak kita buat amalan itu diberi kepada orang yang kita buat zalim tersebut. Kalau sekiranya kita jahat, telajak, samsing, tak ada dosa, tak ada pahala sikit apa pun. Misal contoh ni, ini disebut dalam hadis Nabi kata, illam yakul lahu hasanatun, kalau orang ni dia tak pernah buat dosa, dia tak ada amalan kebaikan, maka diambil kejahatan dosa yang dibuat oleh orang yang dizalimi itu dan dipikulkan ke atasnya, sebagaimana yang saya sebut ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Syarat seterusnya, hendaklah taubat itu sebelum ghargharah. Pernah dengar ghargharah? Ghargharah ni rujuk kepada ruh. Apabila dicabut daripada seseorang itu, dia akan sampai ke satu tahap ghargharah, dia halqum. Halqum ni dia panggil ghargharah. Kalau tuan-tuan pernah tengok orang yang meninggal dunia, kalau tuan-tuan duk tengok, perhati orang yang meninggal dunia, bila dia ditarik nyawa oleh malaikat maut, mula-mula sekali bila dia berlunjur tu tuan-tuan, ditarik, kaki dia mula-mula kerah, dia akan jadi tegak, dia akan jadi straight, kerah begitu. Kemudian bila ditarik, rohnya naik mengikut ke ubun-ubun tu sampai ke paha tuan-tuan, dia jadi kerah, jadi betul kerah begitu. Tuan-tuan tengok, oh, nampak ada beza, ada beza. Kemudian dia tarik lagi sampai ke badan, nampak jadi lain, dia jadi kerah beku gitu. Kemudian nyawa dia, roh tersebut dia ditarik lagi sehingga sampai nanti tuan-tuan sampai ke halqum. Maka bila roh dia sampai ke halqum, dia panggil sampai ke peringkat ghargharah. Bila sampai roh di sini, maka tidak ada keampunan semata-mata lagi, tak ada dah. Kalau dia minta ampun, nyawanya, rohnya ada di sini, ada di ghargharah. Kalau dia ni nak peluk Islam, dia belum Islam, sekarang ni dia bila duduk sini tuan-tuan, dia duduk dua alam dah sebenarnya. Dia dah nampak dunia, dia dah nampak dunia di hari akhirat kelak. Maka di saat ini, kalau dia buat taubat, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tak diterima. Dan di saat ini, kalau dia orang yang Muslim tapi dia buat dosa besar, dia buat taubat, taubatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mengucap dua kalimah syahadah, di saat ini tak diterima. Orang mukmin yang buat taubat daripada dosa besar yang dia buat sebelum dia meninggal, tak pun diterima. Di saat roh tersebut dia berada di ghargharah, roh berada di halqum, nak keluar. Kemudian dia pun biasanya kalau dia keluar, akhirnya dia jilat langit. Ini biasa kalau tuan-tuan tengok tanda-tanda kematian yang berlaku kepada seseorang. Ini ulama sebut, kalau sekiranya tuan-tuan nak buat taubat belum sampai ke peringkat ini, kalau roh tadi masih lagi di kaki, dia baru start tarik, dia pun buat taubat, ya Allah, aku taubat di atas segala dosaku. Ini kalau dia memang teringatlah waktu tu. Dan di saat itu peperangan yang sangat-sangat besar tuan-tuan. Orang yang tak mengaji akidah didatangkan, tak mengaji sifat 20, masa itulah penyakit dia tuan-tuan. Dia datangkan kat kita, dia ingatkan Tuhan ni besar gunung, dia pun datang, ni Tuhanmu. Maka tuan-tuan, dia pun kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama ni dia tak mengaji, Allah Taala itu tak sama dengan makhluk. Maka tuan-tuan, didatangkan dalam bentuk cahaya. Dia kata Allah Taala ni comel macam cahaya. Di saat ini didatangkan dalam bentuk tersebut, dia tak mengaji sifat 20 misalnya tu, tak mengaji akidah yang diajar oleh para ulama, maka di saat ini dia kufur dan mati dalam keadaan kafir, kekal selama-lama dalam neraka tuan-tuan. Sebab tu ulama-ulama dia ajar ni, di saat di sini
ini dia panggil peperangan terakhir ni. Orang yang duduk di saat ini dia akidah, kalau dia ada akidah yang kukuh, diselamatkan oleh akidah tersebut. Kalau dia tak ada akidah yang baik, maka di saat ini tuan-tuan dia dibawa, diheret dengan fahaman yang salah oleh syaitan dan dia mati dalam keadaan kufur. Wal-iyazu billahi min zalik. Kemudian syarat taubat juga, hendaklah taubat itu sebelum istiqsal. Istiqsal, misal contoh kita cabut pokok tu, kita letak atas tar, maka dia dah ada keyakinan untuk mati. Dan ini berlaku kepada Fir'aun bila mana dia telah melihat kematiannya. Bila dia tenggelam tuan-tuan, dia yakin bahawa dia dah tak ada jalan lain, mati dah. Tak ada jalan lain, dah mati dah. Di saat ini taubat yang macam ini tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini dia panggil taubat qabla al-istiqsal. Kalau dah sampai istiqsal, macam peristiwa tenggelamnya Fir'aun di dalam lautan, di saat ini tuan-tuan dia dah nampak kematian di hadapannya, dia buat taubat. Fir'aun dia buat taubat di saat ini, maka taubat ini tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang buat taubat, tetapi dia ada masa dan dia ada waktu, dia ada syaratnya tuan-tuan. Dan taubat juga hendaklah sebelum dia melihat malaikat maut. Kerana tuan-tuan, ada sebahagian manusia Allah Ta'ala tunjukkan kepadanya malaikat maut, sama ada dikhabarkan kepadanya dia adalah ahli syurga atau dikhabarkan dia ahli neraka. Dan ada sebahagian manusia Allah Ta'ala muliakan hidupnya tanpa dia tahu dia adalah wali. Bila mana dia sampai nak meninggal, dalam hadis Nabi kata, malaikat ini akan kata kepadanya, abshir ya waliyallah, dikhabarkan kepada kamu akan kamu masuk syurga wahai wali Allah. Walaupun dia tak tahu pun dirinya ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kita ahlu sunnah memang percaya, kerana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang Allah Taala kasih, dinamakan mereka sebagai wali, mereka ini tuan-tuan tidak ada gundah gulana bagi mereka dan tidak ada mereka kekecewaan di dunia dan juga di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, syarat yang terakhir, masuk dah waktu? Belum. Kemudian tuan-tuan, syarat yang terakhir iaitulah sebelum matahari terbit melalui barat. Disebut dalam hadis, di sebelah barat Allah Ta'ala cipta ada satu pintu. Dalam hadis bahawa pintu ini besar dia 70 tahun perjalanan, dan pintu ini dibuka selagi matahari tak terbit melalui barat. Bila dia terbit melalui barat, dia akan tertutup dan taubat tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, ni syarat yang terakhir. Dan ada satu lagi perkara yang saya nak sebut, kita bagi laluan untuk azan Isyak terlebih dahulu. Kemudian tuan-tuan, ada satu kisah, saya nak tamatkan dengan kisah ini. Ada satu kisah disebut oleh para ulama tentang kisah Dinar Al-Ayyar. Pernah dengar nama Dinar Al-Ayyar? Dinar Al-Ayyar ni adalah seorang yang sangat melakukan dosa kepada Allah, banyak sangat pendosa, seorang yang banyak buat dosa kepada Allah Ta'ala, sehingga terkenal tuan-tuan, Dinar Al-Ayyar ni kaki samsing, buat dosa. Tapi dia ada seorang ibu yang salihah, ibu yang sangat baik. Ibu dia ni tuan-tuan banyak bagi nasihat kepada Dinar Al-Ayyar, bagi nasihat, tetapi dia tak mengambil langsung nasihat daripada ibunya. Satu masa Dinar Al-Ayyar ini dikisahkan oleh para ulama, dan ini kisah benar lah, disebut oleh para ulama dalam kitab para ulama, bahawa Dinar Al-Ayyar ini dia lalu ke satu kawasan perkuburan, dan pada ketika itu dia pegang tuan-tuan, dia ambil satu tulang dan dia pegang, dia angkat. Bila dia pegang tuan-tuan, tulang yang dia pegang ini reput dan dia menjadi debu dan tanah, dan dibawa angin ke sana, ke kiri dan ke kanan. Di saat ini tuan-tuan, dia terkejut, datang diterkam pada hatinya satu kegundahan, satu kesedihan. Bila dia tengok situasi ini, bila dia pegang tulang ini dan hancur di tangan dia, dia kata kepada dirinya, dia kata, waihaka ya Dinar, wahai Dinar Al-Ayyar, celakalah kamu.
ka'anni wa qad sara 'idhamuka hakadha rufata. Dia kata apa? Mu tak tengok ke dirimu nanti akan jadi macam apa tu? Macam tulang ini, dan jasadmu nanti jadi macam tanah ini. Mu tak tengok ke dirimu akan jadi macam ini? Dia kata pada diri dia. Lalu tuan-tuan, dia jadi nampak habis semua dosa-dosa hak dia buat dulu. Datang kembali, dia dah buat begini ke orang tu, dia buat macam ni, dia telah buat zanin sini, dia buat. Jadi tuan-tuan, dia sangat-sangat takut. Lalu tuan-tuan, dia mengangkat tangan memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata, ya ilahi wa sayyidi alqaitu amri faqbalni. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan segala urusan aku ini kepadamu, maka kau ampunkanlah segala dosa yang aku buat selama ini. Maka tuan-tuan, dalam keadaan muka yang pucat, warna muka yang berubah, jasad yang begitu lesu, dia datang jumpa mak dia tuan-tuan. Dia tanya kepada mak dia, wahai ibu, dia nak tanya satu soalan. Dia kata, kalau sekiranya hamba sahaya, orang dulu dia ada hamba sahaya, ada sistem kehambaan. Kalau hamba sahaya ni dia lari daripada tuannya dan ditangkap oleh tuannya, biasanya apa yang tuan dia akan perlakukan, layan kepada hambanya yang macam ini. Lalu mak dia kata dibuat 3 benda. Satu, dikeraskan makanannya, maknanya diberi makanan yang tak elok. Kalau sekarang ni tuan-tuan, roti lah, pada masa itu roti. Tapi jangan tuan-tuan ingat roti gardenia yang ada hari ni lazat tu, gardenia dulu. Dan bukan juga roti Arab yang ada sekarang ni, yang putih tu dah. Dia roti warna koko tu, bulu. Kalau makan tuan-tuan tak rasa nak telan pun tak nak. Kalau pernah makan, pernah duduk negara Arab, maka tuan-tuan ada roti tu, dia rasa pun tak sedap. Biasanya kita nak buat masuk dalam mulut pun, ya Allah, susah sangat-sangat. Dan kedua, diberikan pakaian daripada suf, daripada bulu. Dan jangan ingat bulu ni macam orang Eropah pakai, itu bukannya tu. Bulu ni macam bulu guni. Tuan-tuan bayang, guni tu dibuat pakaian, dipakai, maka diberikan kepadanya. Kemudian dia kata diikat tangan dan kakinya. Kemudian kata Dinar Al-Ayyar kepada ibunya, ya wahai ibu, apa yang patut dibuat kepada hamba, buat pada hamba, buat pada diri saya ni. Ibu dia pun tengok kepada dia, ya Allah, betul-betul anak dia ni nak buat taubat kepada Allah. Dan dia kata, tuan-tuan, semoga dengan kehinaan dan juga kerendahan dirinya ini, moga-moga taubatnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, bila ibu dia tinggalkan dirinya tuan-tuan, dia mula-mula menangis akan dosa yang dia buat sehingga ke waktu pagi. Bila datang mak dia, dia kata pada diri dia, Dinar Al-Ayyar ini, dia kata, waihaka ya Dinar, celakalah kamu wahai Dinar. Macam mana kamu telah mendatangkan kemurkaan? Bagaimana kamu boleh buat satu benda yang mana kamu ada tak kekuatan untuk mendapat neraka Allah? Berani tak kamu menempuh neraka Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kamu telah buat banyak benda yang mendatangkan azab Allah kepada dirimu? Lalu dia menangis-nangis tuan-tuan, sehingga mak dia datang kesian kepada anak dia. Dia kata kepada anak dia, ya bunayya urfuq binafsik, wahai anak, kasihanilah dirimu, sianglah pada dirimu ni, kesian, janganlah sampai macam ni tak tidur hingga ke waktu pagi. Kemudian tuan-tuan, dia kata kepada maknya, dia kata, da'ni at'abu qalilan hatta astarihu tawila. Dia kata, wahai ibu, biarkan diri aku ini penat dalam tempoh yang sekejap ini, yakni di dunia ini, supaya aku dapat rehat di hari akhirat kelak dengan waktu yang panjang. Wahai ibu, aku ini ada hari hisab dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak dengan hisab yang panjang, kerana dia buat dosa yang banyak tuan-tuan. Dia duk nampak akan dipersoal segala yang dia dikerjakan di atas dunia ini dengan hisab yang begitu banyak. Aku tak tahu sama ada aku diletakkan di bawah teduhan arash lalu dapat berehat, atau aku diletakkan satu di bawah terikan matahari lalu aku mendapat azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menangis-nangis tuan-tuan. Ibu dia pun kata nasihat lagi. Dia kata, ya bunayya khudh li nafsika rahah, wahai anakku, walau macam mana pun
ambillah bagi dirimu sedikit kerehatan. Dia kata kepada mak dia jawab tuan-tuan. Dia kata lastu li rahati atlub. Wahai ibu, sekarang ni, buat masa sekarang ni bukanlah kerehatan yang perlu aku cari. Tetapi dia kata apa? Wahai ibu, aku dah melihat pada mata aku dah lihat engkau dengan beberapa orang saleh dibawa masuk ke dalam syurga. Adapun aku ini dibawa ke dalam neraka bersama ahli neraka. Lalu dia menangis-nangis tuan-tuan. Dia menangis-nangis. Dan ibu dia tinggalkan dirinya dan dia baca Al-Quran, dia buat amal ibadat sehingga dia sampai satu ayat. Ni nak cerita ni. Dia sampai satu ayat Al-Quran, dia baca ayat ni. Dia kata fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu yaf'alun. Bila dia baca ayat ni, dia pun senyap terus. Dia baca fa wa rabbika, dan demi Tuhan kamu, kami akan tanya semua yang telah kamu kerjakan di dunia ini. Tak ada satu pun kami tak tanya. Bila dia termenung, dia fikirkan makna ayat ni, dan dia terbayang dia dah buat banyak tuan-tuan dosa di muka bumi ini. Lalu tuan-tuan, dia menangis-nangis sehingga tangisan ini menyebabkan dia pingsan dan jasadnya menjadi seperti ikan yang berada di daratan. Macam mana tuan-tuan? Macam apa tu, nyawa-nyawa ikan. Maka bila mak dia datang tengok, terkejut. Mak dia kejutkan dia dengan sepenuh tenaga. Tengok-tengok anak dia ni, lihat kepada keadaan anak dia ini, anak dia ni hampir meninggal dunia. Bila sampai saat begini tuan-tuan, mak dia tanya kepada anaknya. Dia nampak anak dia nak meninggal dunia dah. Dia kata kepada anaknya, ya habibi wa ya qurrata aini, ainal multaqa. Wahai ibuku, wahai anakku, wahai penyejuk mata hatiku, di mana lagi tempat kita boleh berjumpa selain daripada tempat yang ada sekarang ini? Kata dia kepada ibu dia, wahai ibu, dengan suara yang begitu dhaif, dia tak mampu dah nak bercakap sangat dah. Dia kata kepada ibu, illam tajidini fi ursatil qiyamah, jika kamu tak jumpa aku di hari hisab nanti di padang mahsyar, maka tanyalah penjaga neraka, khazinin nar, Malik, tanyalah Malik penjaga neraka, di manakah letaknya aku. Subhanallah. Lalu dia pun menarik nafasnya dan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mak dia tuan-tuan ambil jasad dia, kemudian mandikan dia, kafankan dia, dan keluar rumah. Dia pun iklan kepada manusia. Dia kata, halummu ila salati ala qatilin nar. Datang ramai-ramai solat jenazah ke atas orang yang mati kerana dia takutkan neraka. Mak dia namakan dia ini sebagai orang yang mati kerana takutkan api neraka. Maka tuan-tuan, diriwayatkan bahawa betapa ramai orang tahu berita ini, datang di pelosok dunia, sehingga kata periwayat cerita bahawa tidak ada air mata yang ditumpah begitu banyak. Sedih tengok tuan-tuan, macam mana orang bertaubat daripada dosa yang banyak dia buat tuan-tuan, sehingga Allah Ta'ala jadikan dia sebagai seorang yang saleh, benar-benar saleh. Sehingga kata ulama, dia ini disebabkan dosa tu, Allah Ta'ala angkat dia menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan dosa-dosa dulu, dia buat taubat tuan-tuan, sehingga tuan-tuan bila dia meninggal dimuliakan oleh Allah Ta'ala seperti ini. Kemudian diriwayatkan, ada satu riwayat, dia kata mak dia ini didatangi, lepas dikebumikan dia, malam itu ada temannya yang saleh melihat dia dalam mimpi bahawa dia menuju syurga dan dia memakai pakaian yang berwarna hijau. Lalu dia membaca satu ayat, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu yaf'alun. Dulu dia pernah baca sebelum dia meninggal ayat ni. Dia baca tuan-tuan, demi Allah kami akan tanya kamu semuanya apa yang telah kamu perlakukan di atas dunia ini. Lalu orang ni tanya, apa Allah Ta'ala perlakukan kepada kamu? Lalu dia kata, walillahi wa jalalihi wa izzatih, demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa'alani wa rahimani
wa ghafarani wa tajawaza anni ala ukhbiru anni ummi. Di akhir cerita dia kata bahawa Allah Ta'ala telah hisap akan diriku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri rahmat kepadaku dan ampunkan dosaku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan diriku. Khabarkan berita gembira ini kepada ibu yang aku kasih. Maka tuan-tuan, cerita ni disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab dia lah. Antara sebabnya supaya kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim. Banyak mana dosa yang kita buat, ketahuilah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampunkan kita selagi kita buat taubat. Dan taubat itu ialah taubat yang menepati syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, yang tuan-tuan kalau cari memang ada dalam kitab-kitab fuqaha. Buka Riyadhus Salihin, buka Minhajut Talibin, buka kitab Al-Majmu' dan sebagainya. Inilah syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.